Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan lagi umur kita untuk kita sama-sama berhimpun dalam majlis dan tempat yang sangat-sangat diberkati ini untuk membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daibai, seorang muhaddis, lagi seorang yang alim dan faqih. Dah musim maulid-maulid ni. Dah nak masuk Rabiul Awal ni, dah musim maulid. Habis maulidnya Rabiul Awal, dah mula safar. Betul. Para ulama ingatkan tentang Ramadan mula Rabiul Awal. 6 bulan sebelum Ramadan dia dah ingatkan umat Islam tentang datangnya Ramadan. Habis ni Rabiul Awal, lahirnya bagi Nabi SAW, syiar yang lagi besar, bahkan syiar yang terbesar bagi umat Islam adalah kelahiran Nabi SAW. Maka kita raikan sebelum Rabiul Awal pun tak salah. Bahkan sangat-sangat terpuji. Kerana apabila kita buat maulid dan kita tengok dalam jadual tu, ramai dah mula isikan waktu-waktu untuk buat maulid rumah ke rumah. Mulanya bila safar lagi dah mula rumah ke rumah maulid. Kadang orang pelik tanya, kenapalah safar dah mula? Rabiul Awal kan boleh. Tapi safar dah mula sebab apa? Kempen maulid. Kita nak memperluaskan lagi, menimbulkan balik, menghidupkan balik adat dekat tanah Melayu kita. Maulid dibaca di rumah. Bahkan maulid dibaca dalam setiap occasion. Dalam setiap occasion lah. Majlis. Tahnik maulid. Cukur potong jambul maulid. Sunat ke apa? Maulid. Ada orang pindah rumah baru, maulid. Sebelum nikah, maulid. Lepas kahwin, maulid. Dapat anak, maulid. Semuanya maulid. Semuanya maulid. Sama ada berzanji ke, daibai ke, simtud dorar ke, semuanya sama sahaja. Pokoknya dibacakan maulid. Yang sebut bid'ah, yang sebut syirik, semua tak lama lagi akan mula. Diorang pun kempen sebelum Rabiul Awal juga, diorang kempen. Puak-puak sana pun kempen sebelum Rabiul Awal. Maka kita kempen lagi awal dari diorang. Habis kalau dia cakap begini dan begitu, cakap kita punya dalil. Kan diorang suka main dalil. Dia tanya, apa dalil kau? Diorang punya ulama ada doktor, ada yang pangkat mufti, boleh boleh lawan kita punya dalil. Dalil kita senang sahaja. Kita ni orang jahil, tak alim, tak faham Al-Quran, tak faham hadis, bahkan hafal apatah lagi jauh. Tapi yang aku faham daripada dalil sahnya baca maulid ni, bila kita masuk dalam majlis maulid, rasa tak tenangnya? Rasa. Dan bila kita masuk majlis maulid, rasa tak macam kita dapat berbual dengan Nabi SAW? Rasa. Keluar dari majlis maulid, bertambah tak rindu dan cinta kepada Nabi SAW? Bertambah. Itu dalil kita. Itu dalil kita. Orang yang puak-puak sana cakap haram dan begitu dan begini sebab dia orang tak pernah rasa apa yang kita rasa. Kalau dia masuk pun sebab dia nak menyangkal, dia nak tengok mana salah dorang-dorang ni. Aku nak catat yang mana satu poin yang bid'ah, yang mana satu poin yang syirik. Sebab tu dia masuk, engkau tak dapat. Engkau tak dapat. Masuk dengan hati yang begitu gembira nak jumpa dengan Nabi SAW, begitu gembira nak sambut Nabi SAW, nak menzahirkan kesyukuran kepada Nabi SAW, pasti akan dapat. Para ulama kata, buah daripada ziarah para awliya, sama ada dosa terampun, atau segala hajat dikabulkan, ataupun keluar daripada ziarah awliya jadi wali. Ataupun tiga-tiga dapat. Ataupun ketiga-tiganya dapat. Ini pula ziarah Nabi SAW dalam majlis maulid. Pasti lagi besar dia punya habuan. Dan jangan kita tengok, jangan kita pertikaikan. Ada orang kata Nabi datang dalam majlis maulid. Nabi datang dalam majlis maulid. Itu betul. Itu betul. Tak ada syirik, tak ada bid'ahnya. Tengok dalam riwayat-riwayat kata-kata semua, memang Nabi boleh datang dalam majlis maulid. Orang kafir tanya Nabi tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Allah tak sebut kepada Nabi SAW, jawab, yang roh mati tak boleh hidup balik. Allah tak cakap. Allah tak kata kepada Nabi SAW, jawab kepada mereka, yang roh itu jangan tanya-tanya soal roh sempit. Tak ada. Allah tak sebut sempit. Allah tak sebut orang mati tak boleh hidup balik. Tak ada. Allah kata apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, roh itu adalah urusan Tuhan aku. Kita kalau orang tanya, Fulan bin Fulan macam mana? Baik, dia bagus. Fulan bin Fulan macam mana? Oh, dia tu baik. Fulan bin Fulan macam mana? Oh, dia tu yang paling baik. Habis Fulan bin Fulan ni macam mana? Oh, dia tu kau kena tanya bos aku. Makna lagi besar tak? Lagi besar sampai aku sendiri tak boleh nak puji dia. Ini perkara yang lagi besar, kau kena tanya bos aku terus. Roh itu manusia tak boleh syarahkan.
Kerana alam roh jauh lagi besar yang hanya boleh difahami oleh Tuan empunya segala alam, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata kalau mereka tanya tentang roh, katakan itu adalah urusan Tuhan aku. Orang Wahabi dia tak faham. Dah tersebut Wahabi pula. Kan? Wahabi lah, orang Wahabi dia tak faham. Bila kita kata roh min amri Rabbi, Tuhan punya urusan roh ini, dia kata apa? Maknanya kalau Tuhan punya urusan, dah tak ada cerita. Roh-roh, dunia-dunia. Bukan. Kalau Tuhan punya urusan bermakna syarahannya jauh lebih luas daripada pemahaman kita. Sebab itu diserahkan kepada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dikatakan roh Nabi SAW boleh masuk dalam majlis maulid, jangan kita pertikaikan. Bak kata guru kita Syekhana Syekh Abu Zaki disebut apa? Kalau orang kata dalam maulid Nabi SAW masuk, apa kita nak jawab? Orang kata Nabi tak masuk dalam maulid, kita nak kata apa? Kita tanya dia, oh kau kata Nabi tak masuk ya? Habis roh lain kau boleh nampak? Kalau dia kata Nabi tak masuk, Jibril nak nampak, Nabi Isa nak nampak. Oh Nabi Isa duduk sebelah Hana dalam maulid tadi. Nabi Adam mana nampak, dia masuk sekejap lepas tu dia keluar balik. Kalau dia kata gitu tak apalah. Nabi Muhammad anak tak nampak lah. Yang lain punya Nabi anak nampak. Muhammadnya anak tak nampak. Kalau dia kata Nabi Muhammad tak nampak, Nabi lain nampak, boleh percaya jugalah. Roh lain dia boleh nampak. Habis apa roh yang kau faham? Alam roh ada yang kau faham lebih daripada orang lain? Tak ada. Jadi bila orang yang nampak cakap dia nampak, jangan pertikaikan. Jangan kita pertikaikan, bahkan tak melanggar sikit pun daripada dalil-dalil syar'i. Tak melanggar sikit pun. Ini berkaitan dengan roh Nabi SAW. Berkaitan dengan roh yang paling suci, bebas. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sepupu kepada Nabi SAW, dipotongnya tangan kanan dan kiri dalam peperangan Mu'tah. Kemudian Nabi mengatakan sebelum Ja'far pergi naik ke syurga, dia terbang daripada medan perang, datang kepada aku untuk sampaikan salam, kemudian baru dia naik ke syurga. Diiringi oleh 2 malaikat. Ni Ja'far At-Tayyar dah mati. Habis boleh bagi salam dekat Nabi. Kata roh-roh, jasad-jasad. Roh jauh lebih bebas. Maka apabila Ja'far At-Tayyar dah mati, dia jadi ahli syurga. Orang soleh tu hidup, boleh lakukan inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka dapat rezeki. Rezeki apa dia? Rezeki adalah perkara yang menjadi nikmat bagi mereka waktu hidup, itu juga nikmat bagi mereka di alam barzakh. Alam barzakh mereka pun baca maulid. Alam barzakh, Sayyidina Ja'far At-Tayyar sayang kepada Nabi, rindu pada Nabi. Jadi diizinkan oleh Allah untuk ziarah Nabi, bagi salam dekat Nabi, kemudian boleh naik ke syurga. Macam-macam cerita berkaitan dengan alam roh, yang arwah-arwah ini masuk ke dalam alam kita. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya pernah jumpa Nabi. Yang Nabinya solat jemaah dekat Masjidil Aqsa kan, sebelum naik ke Mi'raj. Dengan siapa? Dengan orang hidup? Bukan, semuanya arwah belaka, semuanya dah wafat, nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi berlaku, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam majlis maulid ni jangan kita perkecilkan. Masuk majlis maulid dengan masyhad yang besar. Al-madad ala gadri masyhad, selalu kita sebutkan, khususnya waktu nak masuk bulan-bulan besar begini, Rabiul Awal. Madad yang kita dapat, bantuan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bergantung dengan masyhad kita. Kalau kita punya tanggapan atas sesuatu perkara kecil, maka bantuan Allah kecil. Ana inda dhanni abdi bi. Allah kata, aku berlaku kepada hamba-Ku sesuai dengan sangkaan dia terhadap aku. Aku sangka ni tahun depan aku akan sakit ni. Aku kena ambil insurans sekarang. Kau sakit betul-betul. Betul-betul kau sakit. Sebab apa? Belum apa-apa lagi tengah sihat. Ana sangka ana akan sakit. Ana sangka bulan depan ana akan bankrupt ni. Sekarang ana kena buat saving sebanyak-banyaknya. Kau buat saving banyak-banyak, nanti betul-betul habis saving tu. Sebab apa? Belum apa-apa dah sangka bukan-bukan kepada Allah Ta'ala. Sama. Nak masuk majlis maulid, sangka yang kecil aja, masyhad kita kecil aja. Masuk majlis, alah anak isi masa kosong aja. Anak isi masa kosong. Dapat baca kitab sikit-sikit, okey lah. Tak ada. Datang dalam majlis maulid nak menatap wajah orang-orang soleh, para ulama guru-guru kita ni. Datang majlis maulid nak tatap wajah-wajah kawan-kawan kita, menjalinkan silaturahim. Nak datang majlis maulid nak ziarah Nabi SAW pun tak apa. Niat itu sah, bahkan diterima. Datang majlis maulid lagi untuk apa? Datang majlis maulid nak berbual bicara dengan Nabi SAW. Allah mengatakan, hadis Nabi SAW bersabda, kalau orang sampaikan salam kepada Nabi SAW, Allah akan balikkan roh Nabi untuk Nabi bangun jawab salam orang tu. Ini kalau salam. Mana lagi penting? Kita kalau dah dalam keadaan dahsyat lah. Contoh, isteri kita dah nak bersalin. Dah tak tahan, dah nak bersalin. Bang, ni dah macam-macam berlaku ni, dah nak bersalin ni. Rasa macam tangan ni dah keluar sebelah ni. Dah lambai-lambai, contohlah. Dah tak lama dia nak bersalin dah ni. Kita pun ketuk rumah jiran. Kita ketuk cakap apa? Assalamualaikum bang, apa khabar? Sempat bagi salam tak? Tak sempat. Kita ketuk aja, dibuka pintu, isteri aku tolong. Betul tak?
Maka rayuan lebih utama atau bagi salam lebih utama? Minta tolong lebih utama atau bagi salam lebih utama? Minta tolong lebih besar. Minta tolong lebih dahsyat. Rayuan lebih dahsyat. Bantuan lebih besar. Sebab tu orang kalau nak minta bantuan, dia lupa bagi salam. Jadi kalau salam pun Nabi jawab, ini kan pula kita nak minta bantuan dengan maksiat kita yang bergunung-gunung. Kalau salam pun Nabi jawab, ini kan pula rindu kita yang menambah-nambah, membuat-buat untuk Nabi SAW. Kalau rayuan pun, kalau bagi salam pun Nabi jawab, ini kan pula kita punya rintihan, tak sabar nak jumpa Nabi. Pasti akan dijawab oleh Nabi SAW. Kalau bagi salam pun Nabi jawab, ini kan pula yang lain jauh lebih besar dan pasti akan dijawab oleh Nabi SAW. Nabi tak perlu jawab, Nabi jauh lebih mulia. Untuk dijawab, untuk dihadir dengan kita itu kira macam mencemar duli. Tapi dia akan hadir sebab apa? Kasihnya kepada umatnya. Maka kerana itulah kita mengharap supaya Nabi membalas kata-kata kita dalam majlis seperti ini. Kalau Nabi jawab dah begitu, apa pula? Kalau Nabi pandang sahaja dah selamat dunia akhirat, ini kan pula kalau Nabi jawab. Ini kan pula kalau Nabi sayang. Ini kan pula kalau Nabi pun rindu pada kita. Macam-macam kita boleh dapat dalam majlis maulid yang begini. Baik, kita sambung baca pengajian kita daripada kitab Risalah Mu'awanah, Petunjuk Tarikat, Jalan Akhirat. Sengaja kita sebut berkaitan dengan maulid supaya kita lebih semarak, lebih semangat. Ada peluang dekat rumah, kumpul adik-beradik, baca maulid. Khas untuk menyambut Rabiul Awal. Nanti Rabiul Awal buat lagi tak? Buat lagi. Belanja banyak tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Selalu kita sebut cerita ni. Satu hari ada jiran. Seorang ni Islam, sebelahnya Yahudi. Kan biasa kita dengarkan cerita ni. Yahudi ni suami isteri. Jirannya orang Islam. Setiap Khamis malam Jumaat, jirannya buat maulid. Ramai orang hadir. Habis satu hari perempuan ni, Yahudi ni ditanya, "Bang, apa majlis sebelah ni? Asyik duk buat aja setiap Khamis malam Jumaat. Kita punya agama pun tak ada kumpul dekat rumah begini. Ni diorang buat apa setiap Khamis malam Jumaat?" Abang ni pun kata, diorang ni buat majlis maulid menyambut kelahiran Nabi mereka SAW. Dia tak sebut SAW lah. Ni kita tambah. Menyambut kelahiran Nabi mereka Muhammad. Terus isteri dia ni kata, oh, cantik majlis diorang. Dia hanya puji cantik sahaja. Bermakna hatinya terima. Hati dia tak kata buruk ke apa. Hati dia puji cantik majlis diorang. Malam tidur. Malam tidur, mimpi. Isterinya mimpi dia dekat luar rumah. Mimpi dekat luar rumah. Pintu terbuka, orang jemput dia masuk. Dia masuk, dia tengok rumah tu penuh dengan cahaya. Semua yang hadir pakai putih, bercahaya-cahaya badan mereka. Dia pun masuk, Masya Allah, ni majlis apa ni? Besarnya majlis ni, indahnya majlis ni. Tengok depan, dia tengok ada satu orang manusia sangat-sangat indah, sangat-sangat tampan, sangat-sangat bercahaya. Dia tanya, itu siapa? Orang semua kata, itulah Nabi kami. Itulah Muhammad SAW. Terus dia tengok dekat Nabi, dia pergi dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, izinkan aku nak masuk join grup engkau dengan aku dapat masuk Islam. Nabi pun terus dalam mimpi juga Nabi talqinkan syahadat kepada dia. Esok pagi dia bangun, dia punya gerun nak bagi tahu suami ni, habislah suami aku tahu dalam mimpi aku senyap-senyap masuk Islam. Esok dia bangun dari mimpi, dia bagi tahu kepada suami dia. Bang, minta maaf nak bagi tahu. Apa? Semalam saya mimpi begini dan begitu dan minta maaf. Dalam mimpi itu juga saya berkenan nak masuk Islam dan sekarang saya dah Islam. Suami dia pun senyum gembira. Dia kata, kenapa abang ni senyum pula? Suami dia kata, aku senyum, aku gembira kerana malam semalam aku pun dapat mimpi yang sama. Subhanallah. Dan aku pun dah masuk Islam melalui Nabi SAW. Begitu besarnya madad dan bantuan Allah dalam majlis maulid. Majlis maulid besar. Bahkan akhir zaman ini banyakkan kita terapkan majlis maulid. Akhir zaman kubu kita, hisin kita. Kubu benteng untuk umat Islam adalah majlis maulid. Gerun-gerun makanan tak cukup dekat luar, lapar dekat luar kerana peperangan, huru-hara dan sebagainya. Buat majlis maulid, masuk dalam majlis maulid, dapat bantuan. Bayangkan dalam keadaan yang begitu dahsyat, dengan fitnah macam-macam, orang boleh selamat tak? Tak boleh selamat melainkan dapat bantuan kerohanian. Dan bantuan kerohanian yang paling besar boleh dapat adalah bersama dengan Nabi SAW dalam majlis maulid Nabi SAW. Dan kita akan nampak majlis maulid ini adalah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya sukalah dengan majlis maulid. Satu-satunya majlis yang tak akan pernah luput atas muka bumi hingga ke akhir zaman, hingga ke kiamat, iaitu majlis maulid. Allah punya berkenan. Kita tengok dalam PKP, berapa banyak majlis yang terhenti.
Tak payah tengok majlis tempat lain lah. Majlis tempat-tempat dekat Tarim, Hadramaut, Makkah, Madinah, dekat Batu Pahat, apa semua tempat-tempat besar. Kita tengok dekat Tanah Selangor kita sini. Dekat restu kita. PKP Maulid ada berhenti tak? Tak ada. Khamis malam Jumaat dengan Zoom juga. Ini Habib Alwi orang Tarim tau, orang Hadramaut. Zoom pun dia tak pernah dengar. Dia tak pandai pun nak guna Zoom. Kita dengan dia maulid pun kadang-kadang tersekat. Last-last kita pun keluar. Ustaz Zainal punya stres. Tapi terus tak majlis maulidnya? Terus juga. Apa berlaku pun Allah dah berkenan, tetap akan berlaku. Allah dah berkenan, tetap akan berlaku. Dan kita akan nampak dalam majlis maulid ini akan berterusan hingga ke akhir zaman majlis maulid. Bahkan dekat syurga sekalipun, nak cari Habib Omar, nak cari Syekh Ahmad kita, nak cari Habib Alwi kita, pergi dekat majlis maulid. Dalam tu ada Nabi SAW sekali dengan dorang semua dalam majlis maulid. Dalam syurga tetap akan ada majlis maulid. Tetap akan ada majlis maulid Nabi SAW. Habib Omar kata apa? Habib Omar kata, kesian orang yang tak suka majlis maulid. Kita kesian dengan orang tak suka majlis maulid. Kenapa? Dianya tak suka majlis maulid. Dia menyangkal majlis maulid. Dia kata majlis maulid bid'ah dan syirik. Tapi dia sedar tak? Apabila dia nak masuk majlis maulid, apabila dia nak masuk syurga, dia kata berarak maulid syirik. Maulidnya syirik. Tapi dia nak masuk syurga. Ternyata bila dia nak masuk syurga nanti, perjalanan berarak nak masuk syurga, dia kena berarak dengan Nabi. Kenapa? Gerbang syurga di atasnya ada tulis nama Muhammad. Habib Omar kata itu awal maulid dalam syurga. Orang berarak berpusu-pusu nak masuk dalam gerbang, semua akan tengok La ilaha illallah. Lepas tu Muhammadur Rasulullah. Itu awal maulid, berarak maulid dalam syurga berlaku bila orang semua nak masuk, terpaksa berarak maulid. Sebab apa? Nak masuk syurga kena lalu bawah gerbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita cerita dalam syurga setiap penjuru ada tulis nama Muhammad. Belum lagi kita cerita pangkat yang paling tinggi Nabi Muhammad. Belum lagi kita cerita api neraka akan terpadam bila Nabi masuk nak ambil umatnya daripada dalam. Semua tu hasil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak raikan dia. Kita tak nak rayakan dia. Besar bantuan Allah yang Allah sediakan dalam Rabiul Awal ni, bekalan yang sangat besar. Bekalan untuk apa? Menghadapi zaman yang lebih fitnah. Zaman yang lebih dahsyat lagi. Bekalan besar Allah siapkan bagi mereka yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam Rabiul Awal dengan hati yang besar. Dengan hati yang besar. Ini cakap lebih-lebih nanti Syekh Ahmad dipantau aja. Budak ni macam-macam cakap. Masa berlalu ni. Ya khairlah. Tak apalah, hari ni kita cadang nak baca kitab. Subhanallah, banyak kali tahu berlaku begini. Kita cadang nak buat perkara lain, tetapi bila kita hadir dalam majlis tu, kena buat perkara lain. Kita nak baca kitab, tapi Nabi tak nak. Nabi nak dalam majlis maulid, pesankan orang, imarahkan hati mereka untuk cinta dan rindu Nabi SAW. Semalam pun sama dekat rumah Abang Fitri kita. Nak baca kitab, tapi dalam majlis tu tiba-tiba tergerak, dah sudah kita baca maulid. Dalam maulid, lepas maulid ingat nak baca kitab, dah sudah tak payah baca kitab, syarah pasal maulid. Macam-macam, selalu berlaku begitu. Tuan-tuan rumah, ada kawan-kawan kita dekat Shah Alam jemput, orang tak pernah kenal maulid, apatah lagi Diaul Lame, apatah lagi Habib Omar, tak pernah kenal langsung, tak pernah baca maulid. Jemput datang rumah, dia kata, anak selalu nampak ustaz dekat live. Anak selalu nampak ustaz dekat Facebook, buat majlis kat rumah-rumah orang. Boleh buat tak majlis kat rumah saya? Kita pun kata marhaba, boleh. Dia jemput kita, dia siapkan makanan apa semua, dia tanya, nak buat majlis apa? Dia tak tahu pun nak buat majlis apa. Terus kita kata dah sudah buat maulid. Ini yang disebut sebagai Nabi punya keindahan akhlaknya. Kita baru menjangkau Nabi dah. Kita baru mengimbau Nabi dah menjangkau. Mengimbau ni kita baru panggil-panggil. Kita baru jenguk-jenguk Nabi SAW. Nabi dah capai kita lama dah. Sebelum kita tergerak nak jenguk Nabi, Nabi dah pandang kita dah. Sebelum kita tergerak nak pergi salam Nabi, Nabi dah peluk kita lama dah. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tergerak pun nak raikan maulid apa semua, tapi Nabi yang gerakkan, bantuan Allah Subhanahu wa taala besar khasnya untuk Rabiul Awal yang akan datang. Besarkan hati kita untuk sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira mereka yang gembira dengan Muhammad, kerana dialah hamba yang paling menggembirakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah setakat tu sahaja. Kita minta Syekh Ahmad kita baca kitab pula, sebab saya ni dah tak baca kitab. Derhaka dengan arahan tuan guru ni. Tapi tak apalah, minta maaf banyak Syekh Ahmad. Afu minkum, magerakna gitu.